Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiruddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan negara Brunei Darussalam mengakui kepentingan teknologi sebagai kaedah bagi menjana peluang-peluang perekonomian yang baharu. Dalam hubungan itu, titah baginda Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu memperkembangkan potensi teknologi dan pendigitalan bagi transformasi industri, menggalakkan inovasi dan pembangunan infrastruktur. Bertitah pada mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM ke-28 secara maya dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman malam tadi, Kebawah Dulia Maha Mulia memuji New Zealand atas kejayaannya dalam memacu usaha-usaha pemulihan di rantau Asia Pasifik dan menghargai bahawa di bawah kepimpinan New Zealand, APEC telah memaparkan kesepaduan dalam tindakan-tindakannya menangani impak-impak COVID-19. Baginda juga bertitah mengucapkan selamat maju jaya kepada Perdana Menteri Thailand selaku bakal pengerusi APEC dalam berusaha untuk memastikan masa depan yang inklusif, mampan dan makmur bagi rantau Asia Pasifik. Mesyuarat APEC yang telah dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021, antara lainnya memberikan tumpuan kepada pemulihan daripada COVID-19 untuk membangun kemakmuran rakyat dan generasi masa hadapan. Pada mesyuarat itu, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa ekonomi global masih lemah dan banyak lagi yang perlu dilaksanakan bagi pemulihan yang lebih mampan. Mengambil maklum bahawa APEC telah sepakat dengan visi yang sama pada tahun lalu untuk dicapai menjelang 2040, negara Brunei Darussalam mengalu-alukan pelan tindakan Aotearoa yang akan memandu usaha-usaha APEC di masa hadapan. Dalam hal ini, baginda telah mengongsikan 3 perkara. Pertama, titah baginda, APEC perlu menghidupkan semula dan memperkembangkan aktiviti-aktiviti perdagangan dan perekonomian. Usaha-usaha perlu memfokuskan kepada mengekalkan pembukaan pasaran, mengukuhkan nilai global dan memastikan sistem perdagangan pelbagai hala yang bebas, terbuka dan telus di bawah kawalan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. APEC perlu menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perniagaan-perniagaan, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk kembali pulih dan berkembang. Kedua, APEC perlu memastikan kesihatan dan kesejahteraan sosioekonomi penduduknya, terutama sekali bagi yang teruk terjejas oleh pandemik. Untuk itu, APEC perlu menganjurkan dasar yang memastikan mereka memperolehi pendidikan yang berkualiti, perkhidmatan penjagaan kesihatan awam yang asas dan bantuan sosial yang mencukupi. Baginda juga bertitah menyatakan bahawa pembaharuan juga perlu untuk menyediakan pekerjaan yang berkualiti, pasaran buruh yang inklusif dan tenaga kerja yang siap siaga masa hadapan. Sehubungan ini, inisiatif APEC akan dapat mendukung usaha-usaha dalam mengembangkan bidang-bidang tersebut ke arah pembangunan manusia era baharu. Terakhir sekali, APEC perlu melaksanakan agenda hijau dan pertumbuhan yang mampan. We recognize that there is no one-size-fits-all approach to undertake this, given economies' different levels of development. APEC, as an incubator of ideas, can value add to the climate actions agenda. There are opportunities for us to share best practices and policy actions that will support the transition to a lower emissions future. Terdahulu sebelum itu, pengerusi APEC 2021 dalam ucapan pembukaannya antara lainnya mengambil maklum bahawa ekonomi APEC telah mengalami pengurusan pandemik COVID-19 yang unik ke arah mempercepatkan pemulihan ekonomi, memastikan perniagaan-perniagaan mampu bertahan serta memastikan pekerjaan untuk orang ramai dan mempertahankan respon yang saksama. Puan Yang Terutama The Right Honourable juga menggesa untuk memperkukuhkan lagi penglibatan belia dalam rantau APEC dengan memastikan kerjasama dan masa hadapan digital untuk semua.
Dalam mesyuarat ini, para pemimpin juga telah mendengarkan pembentangan daripada Kristalina Georgieva, pengarah urusan dana monetari antarabangsa IMF, yang antara lainnya menekankan bahawa risiko terhadap pemulihan daripada pandemik telah meningkat termasuk perbezaan pendapatan ekonomi APEC memandangkan terdapat tahap vaksinasi dan ruang fiskal yang berlainan, peningkatan tekanan inflasi serta keperluan untuk mentransformasikan ekonomi untuk menjadi lebih digital dan inklusif. Para pemimpin juga menyuruh sokongan berterusan APEC terhadap sistem perdagangan pelbagai hala yang berdasarkan peraturan dan terbuka dalam mencapai pemulihan inklusif dan mampan untuk rantau ini, termasuk melalui pelaksanaan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang tepat pada masanya. Bagi menyokong pemacuan pemulihan ekonomi, para pemimpin turut mengalu-alukan pemudahcaraan perdagangan bersandarkan teknologi digital dan inovasi serta peningkatan mobiliti barangan dan manusia. Selain itu, APEC juga perlu mempertimbangkan bagi keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dalam menangani isu perubahan iklim demi memastikan manfaat dapat diraih bersama. Perdana Menteri New Zealand semasa menyampaikan ucapan penutup menggesa APEC untuk giat berusaha ke arah mencapai akses universal kepada vaksin serta menangani halangan bagi mendapatkan liputan vaksinasi maksima. APEC dapat berusaha untuk menyokong pergerakan rentas sempadan serta meningkatkan peluang-peluang dan keberhasilan sosial bagi penduduk-penduduknya. Disebabkan kesan-kesan COVID-19 yang tidak seimbang, APEC boleh menyelaraskan pemulihan dengan matlamat jangka panjang untuk mencapai ekonomi yang mampan dan inklusif. Pada penghujung mesyuarat, deklarasi ketua-ketua ekonomi APEC diluluskan dan pelan tindakan Aotearoa disahkan. ...63 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,121 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 32 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 10 kes. Kedua-dua kluster baru ini ialah kluster Nur Naziba Construction Staff House dan kluster M. Rahman Construction Staff House. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Manakala terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 89 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,322 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 702 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 3,896 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 552,959 ujian. Menteri Kesihatan dalam sidang media sama juga mengongsikan 87.5% daripada jumlah penduduk negara
telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 67.9% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai, khususnya mereka yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan berhajat untuk mendapatkannya sebelum fasa peralihan bermula pada 19 November 2021, mereka bolehlah mendapatkannya di mana-mana pusat vaksinasi secara walk-in mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum ini. Para majikan adalah juga diingatkan untuk memastikan setiap pekerja mereka telah mendapatkan vaksinasi lengkap sebelum fasa peralihan bermula. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 13 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 11 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Orang ramai kini boleh mengetahui secara terperinci mengenai garis panduan fasa peralihan semasa COVID-19. Menteri Kesihatan mengongsikan garis panduan tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Menyentuh mengenai mengadakan acara di rumah, Menteri Kesihatan mengalu-alukan penggunaan kod QR di setiap rumah bagi memudahkan pengesanan kontak. Turut disentuh dalam sesi soal-jawab acara keramaian yang melibatkan permakanan hanya dibenarkan menggunakan kaedah bungkus atau pack food. Inisiatif pendigitalan dalam sektor pengangkutan di negara Brunei Darussalam termasuk permohonan pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu serta memperkenalkan pendaftaran domestic runners secara online bertujuan untuk memudahkan serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan sektor perniagaan, terutamanya MSMEs yang baru yang telah masuki pasaran berikutan gelombang kedua pandemik COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Awang Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ke-27, ATM 27 dan mesyuarat bersama rakan dialog juga menyentuh mengenai kepentingan keselamatan jalan raya dalam merealisasikan pengangkutan kargo yang lebih berdaya tahan. Selaras dengan Deklarasi Keselamatan Jalan Raya Brunei Darussalam 2020, negara Brunei Darussalam melancarkan Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam 2025 yang mengandungi senarai strategi dan inisiatif yang komprehensif. Mesyuarat yang diadakan melalui sidang video itu berlangsung selama 2 hari dan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Mesyuarat ATM ke-27 juga membincangkan dasar mempercepatkan transformasi digital untuk pengangkutan dan logistik yang lebih berdaya tahan di rantau ASEAN. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN juga bersetuju untuk menandatangani protokol to implement the 12th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services AFAS secara ad referendum. Mesyuarat kali ini disertai oleh Tuan Yang Terutama Datuk Peruka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat diikuti dengan mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea bagi membincangkan inisiatif-inisiatif bagi mengembang majukan kerjasama pengangkutan di antara ASEAN dan rakan-rakan dialog termasuk mengesahkan rangka kerja utama masing-masing. ATM ke-27 didahului dengan mesyuarat pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN ke-52, STOM ke-52 dan mesyuarat rakan-rakan dialog yang diadakan 2 hingga 3 November 2021. Delegasi negara ke STOM ke-52 diketuai oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu menyebabkan paras air naik di beberapa kawasan pedalaman di daerah Belait, terutamanya di Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi, Mukim Sukang dan Mukim Melilas, Ulu Belait. Kejadian tersebut mengakibatkan beberapa rumah dan jalan penghubung ditenggelami air banjir. Beberapa tindakan awal bagi menghadapi banjir telah dilaksanakan
termasuk pengagihan bantuan catuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Dengan kedudukan paras air yang semakin meningkat, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Belait DDMC telah mengaktifkan pos kawalan insiden di Dewan Serbaguna Mukim Bukit Sawat, Kampung Sungai Mau bagi melaksanakan bantuan-bantuan logistik seperti pengangkutan dan perubatan dengan lebih berkesan. Pihak DDMC juga menyediakan pengangkutan kenderaan dan juga perahu secara berjadual. Bagi sebarang perhubungan dan pertanyaan mengenai kejadian banjir, hubungi 333 9048 atau 333 9049. Ujian bukan hanya dalam bentuk kesusahan, malah ia juga boleh datang dalam bentuk kesenangan. Ujian berbentuk kesusahan akan lebih menguji kesabaran manusia, manakala ujian berupa kesenangan akan menguji tahap keimanan seseorang sama ada mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan atau hanyut dengan kelalaian. Perkara tersebut antara disentuh semasa tazkirah Jumaat Anjuran Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara yang diadakan secara maya. Tazkirah bertajuk Rahsia Keberkatan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kubu SP, antara menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan mesej tular melalui aplikasi WhatsApp berkaitan kenyataan terdapat satu kumpulan yang pergi dari rumah ke rumah sebagai pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi tujuan melaksanakan banci yang akan datang adalah sama sekali tidak benar. Pihak kementerian sedang bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang berkenaan untuk mengambil tindakan ke atas pihak-pihak atau individu-individu tertentu berkaitan perkara ini. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga minta agar orang ramai berhenti menyebarkan mesej tersebut. Menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 dan boleh didenda RM3,000 dan hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun jika sabit kesalahan.